Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini kita berada di peringkat ketiga lagi. Memang kita masih lagi berada di tahap tersebut. Dan kita sebenarnya sedang membincangkan tajuk besar ialah hal yang berkaitan dengan isim kan. Tapi hari ini kita keluar tajuk sekejap sebab saya nak berikan kepada tuan-tuan 5 jenis wa. 5 jenis wa kan. Waw baris atas wa. Yang mana tuan-tuan sangkakan wa ini semua maknanya dan kan. So hari ini saya nak bagi penjelasan pada tuan-tuan. Sebenarnya waw ni dalam Al-Quran dia ada 5 jenis, bukan semua yang maknanya dia dan. So kelima-lima memang jenis haraf, tapi ada yang paling banyak, ada yang kurang sikit, ada yang jarang-jarang langsung sebut. Okey, jadi jenis yang pertama yang paling banyak sekali dalam Al-Quran yang kita sebut sebagai waw ataf lah, waw penyambung cerita tuan-tuan. Waw haraf penyambung cerita. Saya ada buatkan notanya, nanti tuan-tuan boleh screenshot insya-Allah untuk jadi simpanan pada tuan-tuan. Yang pertama ialah waw penyambung cerita ni tuan-tuan, ataupun waw ataf dalam istilah bahasa Arab, dan terjemahan yang sesuai ialah dan lah. Yang ni yang paling banyak sekali tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Sebelum saya lupa, hari ni kita gunakan surah At-Tin ni, Wat-Tini wa Zaitun ni, muka surat 597. Nanti tuan-tuan ready dengan ayat tersebut. Kita akan ambil beberapa potong di peringkat awal, ayat pertama dan kedua. InsyaAllah kita akan bahaskan nanti. Baik, yang pertama tadi haraf ataf, waw haraf ataf, terjemahan yang sesuai ialah dan. Kemudian jenis yang kedua tuan-tuan, haraf juga, semua haraf haraf permulaan cerita ataupun istinaf. Tuan-tuan biasa dengar saya sebut kan. Istinaf ni tuan-tuan, permulaan cerita ni sebenarnya tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu moden. Kalau dalam bahasa Melayu lama, kalau tuan-tuan baca hikayat Malim Deman ke apa kan, siapa yang dulu lebih kurang sebaya saya, tahulah hikayat tersebut. Jadi mungkin terjemahan yang sesuai untuk waw permulaan cerita ni Al-Kisah ataupun Sebermula, contohlah lebih kurang. Tapi untuk terjemahan Melayu moden untuk waw permulaan cerita ni, saya rasa memang tak ada lah. Kalau tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran, tuan-tuan bolehlah terjemahkan dan juga, tapi tuan-tuan kena tahu yang itu bukan penyambung cerita, sebaliknya permulaan cerita. Baik, jenis yang ketiga ialah haraf sumpah ataupun haraf qasam dalam istilah nahwu dia. Harful qasam, huruful qasam, ataupun haraf sumpah. So ada beberapa lah haraf sumpah ni, tapi salah satu yang paling popular dalam Al-Quran ialah Allah pakai wa. Dia wallahi, tallahi, billahi, ta pun haraf qasam juga, bi pun haraf qasam juga. Tapi yang biasa digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang kita banyak hafal ialah wa lah, wawul qasam ni dipanggil, ataupun waw sumpah. Jadi waw sumpah ni terjemahan yang paling sesuai ialah demi kan, demi buah tin dan buah zaitun, ataupun demi masa, wal asr, demi masa, ataupun wal fajr, demi waktu subuh, demi waktu pagi, ataupun wadduha, demi waktu duha, demi waktu duha. Jadi itu semua wawul qasam. Dan tuan-tuan kena ingat, waw qasam ni dalam ilmu nahwu dia haraf jar tuan-tuan. Waw qasam, waw sumpah yang maknanya demi ni, dia merupakan haraf jar. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa wal asri bagi bawah, ataupun watini, tini, ni, nun, tini, tin tu bagi bawah. Sebab apa? Sebab waw qasam ni dia termasuk dalam kelompok haraf jar. Tapi saya tak letakkan dalam diagram kita yang pertama tu sebab nanti tuan-tuan keliru. Tuan-tuan ingat semua waw haraf jar, bukan. Cuma wawul qasam saja, waw sumpah saja yang termasuk dalam kelompok haraf jar. Waw qasam ni yang sesuai ialah demi lah, terjemahannya. Kemudian yang kelima ialah waw bersama. Waw bersama, ataupun dalam istilah nahwu dipanggil waw ma'iyah. Ma'a kan maknanya bersama kan. Jadi daripada perkataan ma'a tu dia jadi ma'iyah. Wawul ma'iyah, dan terjemahan yang sesuai untuk waw bersama ni ialah bersamalah. Contoh dia apa? Ali tidur wa radio. Ali tidur wa radio. Jadi waw tu dia Ali tidur bersama radio. Jadi yang sesuai gitulah. Kalau tuan-tuan kata Ali tidur dan radio, itu macam itu tak sesuai untuk terjemahan tu. Yang paling tepat ialah Ali tidur bersama radio. Jadi waw tu kena terjemahkan dia sebagai bersama tuan-tuan. Waw ma'iyah ataupun waw bersama. So terjemahan yang sesuai ialah bersama juga. Kemudian yang terakhir ialah wawul hal, yang kelima. Waw hal ataupun haraf hal ataupun haraf keadaan.
wawul hal ataupun haraf yang menunjukkan keadaan, tuan-tuan. Jadi terjemahan yang sesuai untuk waw hal ni ialah sambil ataupun sedangkan. Contohnya apa? Ali dia tidur, wa dia duduk. Ali dia tidur sambil duduk kan. Jadi Ali dia tidur, wa dia duduk. Jadi terjemahan wa tu yang sesuai, yang paling tepat sekali mungkin sambil ataupun sedangkan. Ali dia tidur sedangkan dia duduk, ataupun Ali dia tidur sambil dia duduk. Ali dia tidur sambil dia duduk. Jadi itu 5 jenis wa tadi, tuan-tuan. Yang pertama wa penyambung cerita, haraf penyambung cerita maknanya dan. Haraf permulaan cerita tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Lepas tu haraf sumpah terjemahannya ialah demi. Kemudian haraf bersama, haraf makyah ni haraf bersama, terjemahannya ialah bersama. Dan haraf hal ataupun keadaan ni terjemahan dalam bahasa Melayu ialah sambil ataupun sedangkan. So tuan-tuan, hari ni kita akan guna surah At-Tin. Benda ni mudah pada tuan-tuan sebab tuan-tuan dah biasa jumpa haraf. Daripada awal pun kita dah jumpa dah semua jenis haraf ni biasa rasanya lah saya. Rasanya kita dah buat latihan untuk kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat Quran yang mengandungi kelima-lima jenis wa ni dari awal pertemuan kita dulu. So mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk faham lah. InsyaAllah tuan-tuan mudah faham sebab tuan-tuan dah belajar yang perkara-perkara yang jauh lebih rumit daripada perkara ni pun, alhamdulillah tuan-tuan dapat laluinya dengan baik. So hari ni kita santai-santai, kita belajar tentang haraf wa. So tuan-tuan tunggu buka muka surat 597 surah At-Tin ni. Kita ambil mungkin 2 potong ayat yang pertama. Kalau perlu mungkin kita ambil ayat yang ketiga juga. Tengok keadaan macam ni. Okay, tunggu sebentar.